Okey, kali ni aku nak tunjukkan jenis-jenis indikator yang boleh membantu korang dalam trading. Okey, aku nak tunjuk contoh kejap. Okey, ini chart yang aku hadap lah. Rupa dia macam ni. Okey, aku akan explain satu-satu yang mana yang sesuai untuk korang guna. Okey, indikator yang pertama adalah Ichimoku Cloud. So kat dalam trading view ni, okey, korang boleh search Ichimoku Cloud. Contoh kalau tekan Ichimoku Cloud. So default setting dia, kalau kita on, dia default dia macam ni lah. Okay. So untuk guna dalam crypto ni, kita kena tukar dia punya setting, dia punya value. Okay. So aku ada buat video pasal Ichimoku Cloud ni. Aku ada terangkan detail satu persatu, setiap line ni apa maksud dia, apa nama dia, kegunaan dia macam mana, apa semua. So kalau kau nak tengok lebih detail, boleh pergi ke video The Ultimate Trading Strategy tu kan. Kau boleh tengok bahagian Ichimoku Cloud sahaja. Okay. So setting dia kau kena tukar. Ya, aku remove dulu yang ni sebab aku dah ada. Okay, kegunaan dia, aku hanya on. Selalunya aku akan off lah. Okay, aku hanya on bila aku nak tengok market trend. Okay, sebab Ichimoku Cloud ni paling senang nak tengok market trend. Dia obvious. Okay, bila price above daripada cloud yang ni, okay, kita boleh tahu ini adalah uptrend. Obviously dia ada uptrend. Dan bila market tu dah nak slow down atau kemungkinan dia nak turun, okay, dia bagi dia punya sign dia. Salah satunya adalah TK cross. Okay, lepas tu price masuk dalam cloud. So ini kita boleh berwaspada lah. Coin dalam fasa sama ada dia nak reverse balik trend ataupun dia nak naik balik. Dalam erti kata lain, kalau nampak kat sini, okay, ada TK cross berlaku di sini. So perubahan trend, dia downtrend sekejap. Dan kat sini pula ada berlaku sideways. Nampak tak ni? Kat sini ada berlaku sideways. So kat sini buyers dan seller tengah bergaduh. Nak tahu buyers dekat siapa, buyer atau seller. Kalau buyer, dia naik lah, dia continue balik naik. Okay, ada balik TK cross kat sini, dia continue naik balik. So kegunaan TK cross So kegunaan Ichimoku ni, aku hanya akan tengok trend. Aku nak tengok C-clamp. Okay, aku nak tengok price dah ada dalam cloud ke belum. So kenapa aku tak on sentiasa? Okay, salah satu sebab kekurangan Ichimoku Cloud ni, dia perlukan banyak confirmation untuk kita masuk trade. Contoh, kalau belajar Ichimoku Cloud ni saja, kita hanya masuk trade bila berlaku TK cross. Okay, ni baseline bertembung dengan conversion line ni, dia berlaku cross. Macam kau belajar moving average, moving average 5 bertembung dengan 15. Okay, untuk dia cross, lepas tu korang masuk trade kat situ, trend berubah. So bila kita masuk trade kat sini, kat cross ni kan, maksudnya dekat kat area sini lah, kita dah miss out opportunity nak buat profit. Nampak tak? Daripada sini ke sini kita dah miss out. Okay, so macam ni market BNB miss out 5.8% lah. So aku hanya on bila perlu untuk aku check market, sebab dia akan bercanggah dengan supply and demand. So kalau belajar supply and demand, kita tahu kita boleh beli dalam base ni, dalam sideways ni. Dan stop loss pula kita letak bawah-bawah ni je. Stop loss kat bawah ni, bawah sikit je daripada base ni kan. So kat sini ada entry. Cuma bila belajar Ichimoku Cloud, entry kita kat sini ataupun lepas dia breakout daripada cloud ni, kita panggil Kumo breakout. Dia keluar dari sini, sini baru beli confirmation. Break, retest, lepas tu beli masa retest, dia naik. So kita miss out lah, miss out banyak persen. Okay, kata dah dapat beli pada bawah ni, sampai kat sini 7%.
kita miss peluang nak buat profit ni. So aku hanya guna untuk tengok trend, nak tengok C-clamp macam ni. Dia create satu bentuk C kat sini, baseline turun bawah. Ini tak obvious sangat. Sekejap aku cari macam mana bentuk C-clamp tu. Nampak tak ni? Ni ke sini. So nak bagi korang nampak lagi, jap aku reverse balik chart ni sampai ke sini. Okay, boleh nampak tak baseline? Ni baseline. Okay, ini conversion line. Dia buat C cross, dia buat C clamp. So bila C clamp ni boleh tengok in detail lah. Aku ada explain dekat video yang lagi satu tu pasal Ichimoku Cloud. Dia sifat baseline dengan conversion line ni dia macam magnet. Dia akan bertembung balik, dia akan create cross ni. So maksudnya kat sini bila ada bentuk C ni, market oversold lah. C ni mewakili kat bawah ni, sini oversold, sebab dia lag sikit ke belakang. Okay, dan dia buat forecast apa market future akan bagi tahu. Okay, itu adalah Ichimoku Cloud. Kita off balik. Itu adalah Ichimoku Cloud. Okay, nak nampak trend ni masih nak naik lagi ke? So kat sini aku tahulah kalau aku termiss out kat sini kan, termiss out dia punya uptrend ni, dia retest, dia create base. So bila aku tengok contoh kalau kita off, kita tak tahu dia nak continue naik ke tak bila drop ni. Mungkin kita ingat dia akan drop lagi tau. So bila on Ichimoku Cloud ni, kita nampak price masih above cloud. So kita tahu ni masih uptrend. So dia buat base kat sini. Kat sini lah kita entry. Lepas tu sambung naik balik. Ni BNB. Sekarang ni tengah uptrend. Okay, continue uptrend di time frame 1 hour. So Ichimoku Cloud ni kekurangan lagi satu, data dia lagi accurate kalau time frame tu lagi besar. Macam 4 jam, 8 jam. Boleh nampak ketara kat sini. Ada TK cross. TK cross mana? Kat sini berlaku TK cross. Biru ni dah ke atas, kuning ke bawah. Dia dah start naik. Nampak tak? Buy on retest. So setiap kali aku buka Ichimoku Cloud ni hanyalah untuk tengok trend. Trend tu masih uptrend ke downtrend ke. So aku tahulah bila aku trade supply demand, kalau market tengah uptrend, okay, tengah menaik, maksudnya setiap kali dia ada buat turun ke bawah, dia ada buat sideways sekejap, dia akan in favor to buyer. Maksudnya dia bias kepada buyer. Okay, turun, buat correction jap, kita beli kat sini, dan continue naik. Nampak tak? Dia sideways kejap, lepas tu dia continue naik lagi. So aku hanya guna benda ni bila aku perlu. So dia sentiasa ada dengan aku. Aku tak nak guna, aku off. Kenapa aku off? Sebab nanti kalau aku dah buat supply and demand punya analisis, tiba-tiba jadi bercanggah. Okay, bercanggah dengan aku punya confirmation untuk aku nak masuk trade ke tak. Macam kat sini supply. Okay, so jadi kalau aku macam tak confirm, ni uptrend lagi ke nak drop balik ke, aku on je. Tengok, masih uptrend dekat time frame besar. Time frame besar 8 jam ni uptrend. Tengok daily. Okay, daily cerita lain pula. Okay, daily dia cerita market ni baru ada TK cross. Okay, confirmation yang pertama, market ni nak reverse daripada downtrend yang berapa lama ni. Okay, ada TK cross, price dah masuk dalam cloud. So macam aku ajar dalam video tu, korang boleh tengok, kita boleh trade edge to edge. Sini, daripada sini ke sini kita boleh trade edge to edge. Nama dia entry dekat line ni, ataupun kat bawah ni kita boleh TP dekat atas ni.
Tepi kat atas ni. So bila price keluar pada cloud, kita panggil dia Kumo breakout. Dia keluar, dia retest, dia akan naik. Trend tu reverse. Final confirmation nanti cloud ni dia akan keluar lah hijau punya cloud, nak menandakan market tu dah reverse. Itu kegunaan Ichimoku untuk tengok trend. So kalau aku dah tahu dia breakout uptrend, lepas ni kalau aku scalping coin coin BNB ni, aku dah tahu dah dia tengah dalam fasa uptrend. Nampak tak ni? Drop, keluar balik, naik. Dah start naik. Okay, kalau dia dah start naik tu, setiap kali dia buat retest ke apa, bolehlah beli. Sama juga dengan coin-coin lain lah. Cuma high cap punya coin ni, macam BNB ni, dia tak adalah nak drop mendadak kan. Dia akan ikut Ethereum, dia akan ikut Bitcoin punya movement lah. Tengok macam Bitcoin sekarang, dekat 1 hour tengah canak naik kan. Kita tengok kat 4 hour, 4 hour pun tengah uptrend. Kita tengok kat 8 hour, 8 hour baru breakout, baru nak uptrend. Kalau tengok kat daily pula, baru nak masuk cloud. So anything can happen lah dalam cloud ni. Okay, so Ichimoku ni dia sangat complicated sikit, tapi kalau kita faham cara nak guna dia, bila nak guna dia, akan mudahkan kita lah. Okay, so indikator yang seterusnya yang aku guna adalah RSI, ataupun kat sini aku tak guna RSI, aku guna Divergence Indicator. Dia sama je dua-dua ni function dia. Okay, korang boleh search RSI. Okay, ni RSI ni aku guna ni. Kalau yang baru punya, dia ada stochastic. Okay, contoh aku tekan buka ni kan. Okay, ni RSI. Dia ada MA sekali, moving average. So moving average ni aku tak guna dalam trading aku. So korang boleh lah remove kalau tak nak tengok moving average tu. Itu untuk RSI. Cuma aku tak pakai RSI sebab aku guna ni Divergence Indicator. Okay, Divergence Indicator ni aku besarkan sikit. Okay, ini Divergence Indicator. Okay, setting yang aku guna ni ada dua Satu value 7, satu lagi value 2. Okay, so 7 ni adalah untuk longer time frame lah. Macam kalau aku nak tengok dekat daily, 1 hour, 4 hour. Okay, nak tengok in a bigger picture, so aku guna Divergence Indicator 7. Ini adalah RSI, cuma masuk divergence, so dia akan draw, dia akan auto plot divergence. Ada bearish punya divergence, bullish punya divergence. Dan aku on juga untuk 2. Sebab apa 2 ni? Kadang-kadang aku nak scalping kat lower time frame. Okay, ni kecil balik ni. 2, nampak tak? Dia tak jauh beza, cuma 2 ni dia more reaktif. Okay, katalah bila RSI ni dah drop ke bawah. Okay, dia dah drop ke bawah, macam ni, drop ke bawah, dia baru nak start naik. Tapi ini dah naik dulu ke atas. Okay, dia reaction dia lagi sensitif lah yang RSI 2 ni. Sesuai guna dekat time frame 4 hours sahaja. Okay, dah tahu ni dah paling low, aku boleh buy. Aku akan jual bila dia dekat atas high. Ini untuk scalping je. So kalau buy kat low ni macam ni kan, ni RSI dah rendah ni kan, buy low, dia naik kat atas ni, sell. Divergence indicator ni kegunaan dia lagi bagus daripada RSI sebab dia ada extra satu lagi benda lah. Kalau kau on RSI, tu dah kira satu indikator. Kalau kau on divergence indicator pula, itu indikator yang kedua. So problem lah untuk orang yang pakai free account, sebab dia limited. Dia tak boleh nak letak banyak sangat indikator, kecuali dia subscribe lah ke pro punya account ke. So dia boleh, kalau pro account boleh letak 5 indikator. Macam aku guna Pro Plus, so boleh letak berapa 10,
8 kot. Extra 3 yang tu kot. Tak salah aku lah. So ini indikator RSI ni. So katalah kita buat TA okay, kita buat TA, market tu tengah sideway. Okay, market tu tengah sideway. Ataupun korang nampak orang shield coin kan dekat Twitter ke bagi tahu buy now kan, buy at this level. Tapi kita tengok RSI kat atas. Okay, RSI ada kat atas. So maksudnya bila dah kat atas ni, dia dah overbought, market akan drop balik. So kita tunggulah correction sekejap. Macam kat sini lah orang cakap buy kat sini kan. Kita tengok balik RSI dah tinggi ni kan. Tunggulah dia drop balik. Bila kita buat TA, base kita kat bawah ni. So base selalunya bila kita create kat bawah, RSI pun kita pun ada di bawah. Okay, dah create base, dia naik ke atas sikit, RSI pun naik. Kita tunggu balik, dia turun di bawah, di value yang bawah ni, barulah kita enter trade dalam base. So bila dia dah keluar tu, dah tak kisah dah. Dah keluar pada base ni, tak kisah dah. Macam ni, beli kat base kat bawah ni, jual kat atas 25%. So RSI ni memang membantu lah untuk tengok. Ni basic lah benda yang kena ada. Nak tahu index market tu sekarang ni dah overbought ke, dah oversell ke. So kita tahulah kita nak enter kat mana. Kat sini nak tunjuk juga, kita tak adalah enter kat pucuk kan, macam beli kat atas ni kan, kat sini. So kalau tengok balik, bila buat yang ni sideway kan. So macam aku cakap, tak boleh 100% rely on satu-satu indikator tu sahaja. Ada time untuk guna dia, nak tengok market kat mana, boleh pakai. Kalau kita bergantung je, oh ni kat atas, tak payahlah beli. Tapi kat sini sideway kan, tengah uptrend. So bila uptrend ni, sideway in favor to buyer. Kalau supply demand boleh beli. Tapi kalau bergantung pada RSI, tengok oh RSI tinggi sangat ni, tak nak beli, dah melepas naik lagi dan naik lagi. Cuma bila dia tunjuk ada bearish ni divergence, kemungkinan price akan turun. Kalau kita tengok lihat ni, nampak price turun. Dia create base baru. Okay, create base baru. Cuba tengok dekat RSI 2 aku ni. Allah, asal dia tak nak gerak. Kat bawah ni. Lepas tu kat sini dia ada create hidden bullish divergence kat sini kan. Price naik, tapi dekat RSI 7 tak ada tunjuk. Dekat depan sikit baru tunjuk. So sebab tu aku guna ni sampai 2. Ini style aku lah kan. So korang boleh on satu je kan, RSI 7 ataupun divergence indicator value dia nombor 7. Okay, tengok balik ni. Sekejap, ni nombor 2. Yang 7 ni. Okay, input dia RSI period 7. Yang 7 ni boleh pakai standard punya ni lah, value yang untuk overbought, oversold. So kalau RSI 2 ni, aku akan tukar dia punya value ni. Okay, aku akan tukar dia punya value dia. Pergi bawah sikit. Overbought 90, oversold 10 kan. Aku tekan habis-habis, hujung ke hujung. Ini style trading yang aku create lah, yang aku jumpa sebelum-sebelum aku kena supply and demand. So aku masih pakai. Okay, ada orang pakai satu je cukup, aku pakai sampai 2. Sebab dah boleh letak indikator banyak, so aku letak lah. Okay, next adalah trend line. Trend line ni dia tak ada indikator yang spesifik. Ada banyak kat luar tu, cuma aku lebih suka draw sendiri. Okay, trend line ni nanti aku akan buat satu video khas lah untuk trend line. Tapi aku nak tunjuk je kat sini. Okay, macam mana fungsi trend line ni. Nak cari entry, maksudnya nak cari entry pula, nak tahu resistance. Bila tengah downtrend tu, dia ada satu resistance, orang panggil diagonal punya resistance. Okay, macam ni. Okay, aku zoom dekat sikit. Okay, kalau korang boleh tengok, aku ambil high peak dekat sini.
Sekali lagi aku lukis. Kita ambil betul-betul ni. Aku onkan magnet dia. Okay, boleh nampak tak? Price naik, langgar trendline ni dia drop. Kena lagi trendline ni drop. So kita tahu ada resistance dekat trendline ni. Okay, so syarat nak draw trendline ni, dia perlu touch 2 candlestick je. Itu dah memadai. Macam ni, aku katalah kita nampak coin tu dekat sini, chart berada di sini kan. So kita nak tahu lah, oh ni tengah downtrend ni. So kita boleh nampak trend ni tengah bergerak ke bawah. So kita draw satu trend line di atas ni. Tengoklah, dia touch 2 sahaja pun dah cukup kan. Tengok yang seterusnya, langgar lagi kan. So cara supply and demand ni dengan trend line ni memang sangat berfungsi. Okay, ini adalah base. Okay, aku nak draw balik. Base. Okay, ini adalah satu sideway kat sini. Sini adalah satu sideway. Okay, nampak tak? Trendline ni makin turun ke bawah, makin mengecil. Dan kita tahu kat sini support. Okay, sebab sini pun supply base juga ni. Supply base pula, demand zone. Okay, kat area ni adalah demand zone. Katalah aku ambil ni, doji seketul besar ni. Nampak tak? Dia sampai kan? Okay, bila kita create macam ni, kita marking demand zone kat sini. Tulis bagi korang nampak, demand zone. Okay, ini adalah demand zone. Kita tahu nanti dia turun balik masuk demand zone ni, kita nak beli. So bila masa nak beli tu, okay, first kita dah marking demand zone. Yang kedua, kita tarik satu trend line. Nak tahu resistance dia kat atas macam mana. So dekat sini korang boleh nampak dia berlaku satu bentuk macam triangle tau. Straight, lepas tu ada bucu ada sudut macam tu. Allah, buruknya aku lukis. Sekejap. Okay, dia ada create satu bentuk triangle. Okay, ada bentuk triangle. So kat mana kita nak beli? Tempat yang kita nak beli adalah bila dia berdekatan, makin lama makin mengecil lah. Ni nampak ni, naik turun kan. Lepas tu dia masuk dalam base kita kan. So kat sini adalah tempat yang sesuai untuk beli. Bila dia dah hampir makin mengecil ruang dia dengan trendline ni, kalau kita beli dekat sini, kita tahu besar lagi. Nak bagi korang nampak, aku reverse balik sampai ke sini. Sekejap, pergi depan sikit lah. Macam mana nak ubah dia? Sekejap. Macam ni. Okay, aku pergi sampai ke sini Okay, korang boleh nampak kan? Bawah sikit. Nampak tak? Ada, aku draw satu trend line, dua ni bersentuhan. So kalau kita beli dekat sini, kita tahu jauh lagi ni kan, tak masuk lagi pun base. Okay, so kita tunggulah dia turun masuk kat base. Okay, katalah dah masuk kat sini, kau boleh beli dah. Tapi kita tahu jauh lagi nak sampai bucu ni kan. Kita tengok apa dia berlaku kan. Price naik balik. Okay, langgar trend line, dia drop balik, tak breakout lagi. Okay, masuk balik dalam base. Masuk dalam base, masih ada dalam base. So katalah kita beli kat sini boleh, kat sini pun boleh. Okay, kita tahu dah dekat ni dengan trend line. So kita beli dengan trend line ni, kita tunggu je lah. Stop loss kita letak bawah sikit pada base ni. Stop loss kena ingat, jangan lupa. Okay, bawah sikit je. Kita check sekejap berapa persen. 0.5, aku selalu letak 2%. Untuk mula-mula ni 2 atau 5%. Kalau tengok 1.45% ni kat bawah ni. So macam jauh lagi lah. Okay,
Nanti untuk stop loss lagi aku tunjuk cara yang lain pula untuk letak kan, pakai indikator lain. Okey, kita berbalik pada ni. Dia dah nak tembus, kita dah dapat beli kat bawah ni. So kita biar je lah, tengok dia nak breakout ke tak. Mula-mula nampak nak breakout, fake breakout, naik balik, buyer push. Okey, dalam cerita ni, dalam sideways ni, okey, memihak kepada buyer. Okey, coin pun terus naik. Ni kalau kita tarik lagi, nampak tak? Masih dia retest balik supply ni. Dia retest balik demand area ni, dan dia terus naik ke atas. So ini gunanya trend line. Okay, nanti aku akan buat satu video khas untuk explain pasal trend line ni, kat time frame mana nak guna. Okay, settle bab trend line. Okay, korang boleh faham kot kan trend line ni. Trend line ni bila downtrend kita mark kat atas bukannya kat bawah. Kalau kita create kat bawah, kita nak tengok uptrend. Okay, macam ni. Kalau daripada bawah ni, okay, daripada low pergi ke sini, kita tahu lah ini adalah uptrend. Dia create high low, high low. Kalau downtrend, masa market tengah drop, kalau dia junam macam ni, ni kita tak boleh nak draw dia. Dia ada certain angle. Okay, at least 45 degree punya angle macam ni, nampak ni, 45 degree breakout. Okay, nanti aku akan tunjuk kat video seterusnya pasal trend line. Nanti aku akan buat. Okay, last sekali, indikator ni yang aku selalu guna. Okay, korang boleh search. Okay, indikator nama ni Supply, Demand and Equilibrium Zone by DGTRD. So yang ni kau boleh tekan close. Cara nak guna dia, okay, cara nak guna dia, kau kena draw, pilih 2 pinpoint. Contohnya daripada sini dengan sini. So nanti dia akan auto plot apa benda dia plot ni. Okay, dia akan plot, dia akan tunjuk satu high low. Okay, high low sesuatu market tu lah, dia punya support resistance. Sekejap, remove ni dulu. Okay, lepas tu dia tunjuk volume. Okay, volume dekat price mana yang ada banyak price action. Okay, nampak tak kalau kuning ni kan, ni volume punya range ni. Ini dia tunjuk dekat price mana yang selalu banyak berlaku price action. Kita tengok dekat tengah-tengah ni, bila sampai sini orang jual, menjunam. Okay, orang jual. Bila masuk balik dekat area sini, dia naik balik. So point yang nak draw ni, okay, ni aku tunjuk yang previous. Aku nak kena tunjuk contoh yang latest. Indikator ni kalau tiba-tiba dia tak keluar macam ni kan, kau katalah kau pergi ke tempat lain, katalah dia tak keluar kan, kau pergi ke 8 hour ke, dia tak keluar. Nampak tak? Dia tak keluar. Dia ada ni tapi dia tak keluar. Nampak tak? Ada icon kat bawah ni. Kau tekan icon tu, dia keluar pinpoint dia tu. Sebab dia tak keluar, kita kena adjust balik. Tadi kita mark dekat time frame yang rendah, so nampak dia terkeluar. Kita adjust je balik, pergi ke candle yang latest. Akan nampak lah dia. So cara aku marking, okay, ni dekat coin MLS. Okay, Picaster USDT time frame 8 jam, 4 jam boleh, 8 jam boleh. Okay, kita tengok aku contoh aku marking kat time frame 8 jam ni. Yang candle yang paling latest, okay, katalah candle ni tak wujud lagi lah. Aku pergi bawah sikit lah, sampai kat sini je. Sebab ni 8 jam kan sebelum dia drop. Sekejap, kau ambil candle dekat sini. Ni, sorry. Okay, sebelum dia nak drop. Ni sebab kat 8 jam. Okay, aku nak explain sikit pasal candle ni punya punya function dia. Satu, korang boleh nampak ada few color lah. Satu merah. Merah ini adalah parabolic punya zone. Kalau price masuk dalam kawasan merah ni, okay, kalau daripada atas
Daripada atas ni dia turun ke bawah, dia masuk dalam zon merah ni, dia akan junam. Nampak tak? Dia akan junam sampai ke bawah. Kat mana dia nak stop? Bila dia jumpa equilibrium zone. Okay, equilibrium zone ni apa benda pula? Equilibrium zone ni adalah tempat sideways ataupun tempat permintaan buyer and seller tinggi. Maksudnya volume kat sini tinggi. Okay, aku kecilkan sikit bagi 4 hour. Okay, masih di tempat yang sama kah? Okay, aku tak nak tarik lagi sampai ke latest ni. Kita tengok sampai sini je Ni 4 hour nya. Price drop. Okay, price drop sampai ke mana? Ke equilibrium zone. Okay, equilibrium zone ni adalah ni, yang grey area ni. Dan kau boleh nampak pula volume. Okay, volume kat tepi ni, dia ngam-ngam. Dia berhenti pun kat area sini. Okay, macam aku cakap tadi, equilibrium zone ni adalah tempat buyer and seller, tempat demand yang tinggi, volume yang tinggi. Okay, dan merah ni adalah parabolic area. Okay, yang biru ni adalah supply zone. Ni yang aku faham lah. Okay, kalau kau nak faham lagi, kau orang boleh buka apa indikator ni tadi, supply demand equilibrium zone ni. Nak tekan kat sini, dia ada explain. Okay, apa benda ni semua. So ini sebab aku dah guna. Okay, cara pemahaman aku, cara aku bila aku nak cari entry. Macam kita tengok tadi, turun bawah, dia berhenti jap. So ini adalah fasa sideway. Dan kebetulan sideway dia pula, okay, sideway dia pula ni, ini sideway ni, dia turun ke bawah ni. Sini adalah sideway. Okay, sideway dia pula, ini adalah sideway ni. Sideway dia berada dalam equilibrium zone. So bila coin dalam equilibrium zone ni, sideway pula macam ni. Lepas tu ditambah pula kau draw trend line. Okay, kau draw trend line, dia ada kat dalam base. Dia ada kat dalam kau punya base. Dia ada pula kat atas equilibrium zone ni. Okay, kau boleh beli. Sebab apa? Bila dia masuk, bila dah beli, kau tahu kat atas ni ada satu ruang merah nak sebab ni. Ini adalah tempat yang tak ada demand, supply banyak. So orang jual. Orang ada banyak supply, orang nak jualan, orang jual. Dia jatuh parabolik. Okay, bila dia nak naik balik nanti, sebab kat sini tak ada halangan untuk orang membeli, kan? Orang jual je. So bila dah naik balik nanti, kita nampak ni ada merah ni masuk dalam zone ni. Bila dia masuk pula dalam zone ni, dia pun akan parabolik balik. Cik dia mana dia punya ni? Okay, sekejap aku tak nampak dia punya. Okay, kat sini dia masuk balik. Dia masuk dalam ni, dalam zone ni. Okay, dalam parabolic zone lah aku panggil, yang merah ni. So nak TP kat mana? Selalunya kalau aku nampak ada merah macam ni, kita dah tahu dah supply kat sini. Ini adalah supply zone. Okay, ni kat time frame 4 hour Ini adalah supply zone, tempat nak jual. Nampak tak? Price masuk kat sini, boleh jual. Kalau kata beli, kita beli dekat sini tadi, jual dalam ni 9%. Ini coin apa? MLS tadi Kalau kita tengok lah time frame kecil sikit, sama. Equilibrium zone tu di tempat yang sama, di base ni. Dia turun. Ni supply, ni pun supply. Okay, so kita tahu TP kita beli kat sini, ataupun nak take the risk, okay, atas sekali ni. So bila price masuk dalam parabolic zone, dia akan cuba naik. Okay, nampak tak kat sini? Dia create apa? Cup. Kat sini dia create cup. Okay, so kalau kau tak TP kat sini, ni supply zone yang kuat lah. Okay, cakap dia sideway, lepas tu dia drop. So kita tahu ini adalah satu supply zone. Okay, kat sini yang patut kita TP, kita take profit. So bila dia masuk dalam parabolic punya area ni, dia akan naik ke atas. Tapi kalau dia tengah turun ke bawah, nampak tak ni? Masuk ke dalam biru ni punya area,
kalau kata dia draw biru banyak ni saja, aku punya stop loss aku selalunya bawah sikit je badan ni. Sebab aku tahu kalau dia nak terjunam, okay, dia dah tembus ni, dia akan create biru ni pun besar. Macam ni, dia coin yang tengah naik sekarang ni, nampak tak? Tengah naik, dia mungkin akan stop kat sini. Okay, sebab apa? Kalau kita check balik kita punya RSI, dia dah overbought. Tak percaya, kita buka jap. Sorry lah geng, aku dah save aku punya ni. Alright. Sekejap aku buang balik yang ni. Benda ni kalau kau remove, kau kena buat as favorite lah. Senang. Okay, senang nak guna dia balik. Ni sebab kita kena draw dia. Okay, aku draw dia sampai sebelum dia turun ni. Ini kat time frame 1 hour. Astaghfirullahalazim. Okay, ini kat time frame 1 hour. Tengok apa berlaku kepada RSI kita. Overbought. Tapi check balik time frame yang atas, masih ada peluang untuk dia naik lagi. Okay, masih ada peluang untuk dia naik lagi. Nampak tak? Dia naik. Okay, ini time frame 4 hour. Nampak tiba-tiba dia hilang. Buka balik, readjust. Readjust atas sikit. So kita tahu ini adalah parabolic area. Okay, sini adalah supply area. Okay, sebab ada supply zone kat sini. Okay, so kalau price nak naik, dia nak bergerak lagi. Kalau tiba-tiba dia masuk balik dalam ni, dia boleh parabolic lagi sekali. Tapi range dia kecil je lah. Mungkin dia akan candle tu panjang sekejap, weak saja dan turun balik. Okay, ni sebab indikator aku semua dah terbuka ni kan. Kita boleh nampak trend dekat time frame besar dah ada crossing, turun balik bawah. Okay, dia ada crossing kat sini. Belum tentu ini adalah uptrend. So kalau kata beli ni sebab dia tengah downtrend ni kan. Bila ada parabolic macam ni, cepat-cepatlah jual. Sebab apa? Bila downtrend, bila dia create base kat sini, ada naik sekejap, dia in favor to seller. Okay, seller nanti mungkin akan dump balik lah untuk jual. So nanti kalau dia masuk balik dalam equilibrium zone ni, dia akan berubah tau. Data ni akan berubah. Bila dia drop balik, mungkin equilibrium zone ni akan berubah ke bawah lagi. Okay, sekejap aku akan tunjuk kat coin lain pula. Benda ni kau pindah mana-mana, dia duduk tempat yang sama je. Benda ni, equilibrium zone ni. Aku nak tengok coin yang pagi tadi, roket naik, GOM. Okay, remove drawing kat sini. Okay, aku marking sebelum dia naik kat sini. Sekejap. Okay, sebab dia ada spike ni kan. So kita tahu pernah ada berlaku parabolic. Kita mark je. Anggaplah sebelum dia nak naik tu kan, kita dah tahu dah dekat atas ni ada parabolic area. Okay, aku pernah, nanti aku tunjuk kan, ada screenshot entry aku kat mana. Okay, sebab ni ada base. So entry aku kat bawah ni 1331. Okay, dan masa tu juga aku dah tahu atas ni ada parabolic area. Sebab tu aku beli. Dan stop loss aku bawah ni je, tak jauh pun. Nampak tak? Aku stop loss aku bawah ni sahaja. So bila price dia start naik, okay, dalam merah ni parabolic area ni, kat sini adalah supply zone lagi. Orang mungkin ada jual. Tapi bila dia dah start naik, nampak tak? Dia create baru punya parabolic area sebab dia pernah lalu.
Okay, bila price turun balik, okay, masih ada dalam parabolic area. So kita tak boleh nak continue ride tau. Macam mana nak tahu nak TP mana kat sini kan? So kita dah tahu dah ada resistance kat sini. Mungkin kita boleh exit kat sini 0.01695. Tapi cara macam mana nak ride sampai ke atas ni? Itu gunanya kalau kita ada on trailing take profit. Maksudnya mungkin kita TP kat sini. Macam aku buy sini, aku nak TP sampai sini je sebab ada resistance kan 23%. Tapi sebabkan kalau aku on trailing take profit, dia akan continue ride. Okay, continue ride daripada sini pergi sini. Kalau kata tiba-tiba dia naik parabolic, aku punya TP tadi pun dia auto increase. Okay, sampailah ke rejection yang mana dia nak turun. Contoh aku set 2% turun ke bawah, auto TP. Dia turun 2%. Mungkin aku dapat 40 sebab dia akan market sell. Kalau time tu volume masih banyak kat sini, masa orang tengah kalut nak beli tu, dia dapatlah 40. Kalau tak, dia akan market sell, cari supply yang untuk memenuhi kau punya order. Mungkinlah patutnya dapat 42%, dapat 40%, mungkinlah kau dapat 32% ke. Ikutlah banyak mana kita punya entry tu. Besar modal kita, kalau market sell, laju balik turun bawah, mungkin dapat dalam 30% je. Pasal apa, trailing take profit semua tu aku akan explain video yang next, macam mana nak guna third party application untuk kita maksimalkan profit dan kurangkan kita punya loss. Okay, ni equilibrium zone. Aku nak tunjuk masa kalau turun pula. Okay, kalau dia nak drop, sebab aku nak cari biru punya. Kat sini mungkin ada besarkan, remove drawing sekejap. Okay, point paling latest itu dah aku ambil sebelum dia drop. Okay, macam ni. Kenapa tadi aku cakap aku akan letak stop loss dekat bawah biru ni sikit je? Sebab benda-benda macam ni lah. Nampak ni, stop loss aku bawah ni saja. Katakanlah tiba-tiba ada candle, okay, candle merah jahanam ni, dia terjatuh membuang bawah, at least stop loss aku, okay, aku cakap aku akan letak bawah sikit daripada biru ni. Biru ni punya ni area ni, sebab area ni dia parabolic juga, cuma dia parabolic ke bawah. Nampak tak, bila dia dah kena ni, dia touch je biru ni, dia akan turun bawah. Dia close below ni, lepas tu dia ada create lagi, supply zone kita tahu kat sini, turun lagi. Lepas tu kat sini dia create base. So cara nak cari entry yang paling sesuai adalah bila berada di equilibrium zone. Cuma coin XDB ni ada banyak FUD. Okay, tak macam aku cakap terang awal-awal tadi, tak semestinya indikator ni 100% bagi kita good entry. Cuma kita hanya guna dia sebagai sampingan kita sajalah, peneman. Bila nak cari entry, dia bagi lagi confirmation kat kita, oh kat sini sesuai beli ni sebab volume banyak. Orang dah beli, tiba-tiba kena dump. Okay, benda ni kalau korang kenal Sheila Ichimoku Dog, dia beli banyak kali. Okay, beli kat 0.4, 0.014, lepas tu 0.012, lepas tu kena dump lagi, drop sampai ke bawah ni. So tak semestinya indikator ni 100% membantu kita. Cuma bila dapat dekat coin yang betul, yang organik naik dia, yang tak ada FUD, tak ada benda pelik-pelik lah kan. Dekat Twitter orang bagi tahu coin ni scam ke apa kan, benda tu affected juga untuk dia drop. Ataupun grup-grup yang pump and dump ni, yang baru tweet berapa saat coin tiba-tiba shoot naik 30%, lepas tu tiba drop balik kan. Cuma kita boleh lah dapat entry yang kat bawah tu sebab dia orang accumulate semua dekat demand zone. So kita tahulah bila main supply and demand ni, kita tahu kita punya game sama dengan jerung-jerung besar punya game. Sebab dia orang nak beli dekat tempat demand zone, dia orang tak ada beli kat supply. Cuma bila dia dah start pump, coin tu dah start meroket naik ke atas, itulah waktunya kita exit market. Kita jangan ada harapan lagi kata dia nak naik lagi tinggi ke apa. Kita tahu dah kita nak exit kat supply, dan kebetulan kita ada indikator ni nak bagi tahu dekat mana nak exit.
kat mana ada parabolic area. Ini supply area, ni supply area. Masuk sini mungkin dia akan tembus ke sini. So indikator ni tak ramai yang tahu, tak ramai yang guna. Ada yang guna, cuma aku tak tahu lah. Cuma aku tak pernah nampak langsung orang bercerita langsung pasal benda indikator ni. So kegunaan dia tu macam ni. Okay, kenapa aku bagi tahu stop loss dekat bawah ni? Mengkok aja betul. Mana stop loss kat bawah ni? Sebab kalau dia dah tertembus bawah ni, dia akan dia akan junam. Kalau kita ambil data yang belakang lagi, nampak tak? Dia boleh potensi nak drop tu ada. Ini based on data yang candle ni pernah buat lah. Nampak ni, candle ni pernah parabolic ni atas ni. Sebab tu dia ada zone parabolic kat sini. So kalau price ni masuk balik ke dalam area ni, nampak macam ni. Ni pernah naik. Okay, kita ambil candle yang pertama lah. Nampak? Kita ambil ni, candle ni. Okay, candle yang pertama ni naik, turun bawah. Kita tahu dia dah create dah area parabolic kat sini. Candle seterusnya nampak masuk juga, dan dia shoot roket naik ke atas. Dan seterusnya ni pun naik juga. So kita tahu chances dia nak parabolic tu ada. Okay, cuma kita tak adalah draw trend line tinggi-tinggi atas ni. Kita ambil yang kat bawah ni. Kita ambil yang ke puncak. Nak tunjuk sikit trend line. Sekejap, off sekejap trend line. Okay, ni ambil high peak kat sini. Touch 2 candle cukup. Candle kedua aku touch kat sini je, 45 degree. Nampak tak? Dia break out pada trend line. Dia cuba retest trend line, ada sideways pula, continue naik. Okay, lepas tu dalam Ichimoku tadi pula, ini adalah C-clamp, conversion line kat bawah. Dia nak bakal crossing dengan dengan baseline. So bila ada berlakunya cross ni, ada price action kat situ, dia akan naik lah. Kat sini ada cloud. Ada banyak detail lagi lah pasal Ichimoku ni. Kumo twist kat sini. Kat sini macam vacuum. So price bila berada dekat dengan sini ke apa, ada chances nak tembus. Sebab kita tengok ni kat time frame rendah. Kalau kita tengok time frame lain, candle time frame 2 hour ni baru nak naik uptrend. Nampak sebab apa aku cakap uptrend? Kalau kita draw trend line pada bawah ni, dia create high low. Kat sini pun dia create higher low. So ni dekat time frame yang besar, dia adalah uptrend. Okay, 4 hour ni baru breakout. So kat 1 hour ni logik lah bila ni ada cross, nak tunjukkan dia nak naik lagi. Dan bila kita tahu kat atas tadi tu adanya parabolic area, okay, pernah naik kat atas, kita dah beli kat bawah. TP kita yang lain-lain trailing tu boleh lah set kat atas tu kan. Set TP kat atas ni ke, kita tahu chances dia nak naik tu ada. Kalau nak kata next parabolic mungkin tak boleh tinggi pada tu, kita boleh tengok kat sini ya. Ini pernah naik juga. Ni sini parabolic juga naik, pernah naik kat sampai sini, lagi tinggi pada sebelumnya. Yang ni pula lagi tinggi pada sebelumnya. Ini dia dah start turun rendah balik. So yang ni mungkin lah sampai level ni je ke, sampai sini je ke, ataupun boleh naik lebih tinggi pada ni. Sebab market bukan kita control, whale yang control. So tapi bila kita dapat beli dekat baseline ataupun demand area, kat base punya area, okay, demand zone, kita tak perlu rasa nak takut lah kalau dia nak naik ke atas, sebab kita dalam keadaan profit. Panjang lah pula video kali ni. So tapi tak apalah. Aku harap korang boleh faham pasal indikator ni. Kalau tak faham boleh tanya aku in person, personally korang boleh DM aku, tanya macam mana nak guna equilibrium zone ni. Sebab dia quite complicated sikit nak faham dia. Cuma bila dah tahu kat mana kita nak beli, bila kita draw kita punya demand zone, trend line, dan kebetulan ada equilibrium zone kat situ, dekat area kita nak beli. Nampak tak macam ni? Kena je equilibrium zone kat sini, dia naik. Sebab kat sini high demand, area sini adalah high demand. Buyer dan seller, bukan buyer saja, dia buyer and seller kat sini.
bertembung Ni sideways juga. Okay, untuk kali ni saja video pasal indikator ni. Aku harap korang dapat faham. Indikator ni, kena ingat, indikator ni hanyalah sokongan saja kan, benda yang membantu kita sahaja. Tapi back to basic balik, kita kena dah tahu kat mana nak buy and sell. Until next time, Assalamualaikum.